Baik, kita review semula perlawanan antara pasukan Terengganu menentang JDT di mana kita lihat seawal minit yang ke-8 itu dia tandingan yang cukup menarik daripada Jordan Mintah untuk pasukan tuan rumah mendahului pasukan JDT. Satu perlawanan dan satu aksi yang cukup menarik. 40,000 penonton semuanya yang datang di Kuala Terengganu. Sambil itu minit yang ke-11 kita dapat lihat bagaimana rembatan ini daripada Bergson terkena tiang dan sebelum ada tindakan susulan daripada Cabrera tersasar dan satu reaksi ataupun tidak balas yang baik daripada pasukan JDT walaupun pada awalnya mereka lambat settle down. Dan kemudian pada minit yang ke-29 bagaimana Arif Aiman melakukan rembatan tadi tepat ke arah penjaga gol pasukan Terengganu, Suhaimi Husin. Pada minit yang ke-41 kita lihat bagaimana ada satu lagi peluang untuk pasukan Johor Darul Takzim. Oh, itu dia baik sekali percubaan daripada Bergson. Dan ini merupakan satu tekanan kepada pasukan tuan rumah Terengganu. Okey, kita tengok dulu. Wow, what a goal! What a goal daripada Bergson da Silva untuk menyamakan kedudukan bagi pasukan JDT. Dua pemain pertahanan yang mengawalnya tak dapat untuk menghalang beliau untuk melakukan rembatan. Dan ini satu lagi peluang terbaik daripada Gonzalo Cabrera yang hampir-hampir saja memberikan jaringan ataupun gol yang kedua kepada pasukan JDT di Kuala Terengganu. Dan tamat perlawanan. Kedudukan terikat 1-1 dalam perlawanan separuh akhir yang pertama saingan Piala Malaysia di antara pasukan Terengganu FC dan juga JDT Johor Darul Takzim. Dan saya pasti anda semua terhibur dengan aksi pertemuan di antara kedua pasukan yang boleh kita anggap sebagai antara pasukan pilihan sebenarnya untuk mara ke final, tetapi sayang mereka bertemu soal peringkat separuh akhir. Hanya satu saja pasukan yang akan menjejaki pentas final Piala Malaysia, sama ada pasukan Terengganu ataupun pasukan Johor Darul Takzim JDT. Okey. Seperti biasa, saya tidak kesorangan macam biasa. Tengah-tengah malam ni saya ditemani oleh dua sahabat saya yang rancak berbicara semuanya sepanjang perlawanan berlangsung. Asmawi Bakiri yang juga bersama dengan saya pada minggu yang lalu dan juga Syarum Kalam hari ini dalam keadaan hujan yang sangat lebat, dia sanggup memandu daripada kediamannya sampai di sini dengan selamat. Terima kasih kedua-duanya dan juga Syarum Kalam. Terima kasih. Sama. Awal tadi, intro tadi, saya menyebut what a dream semi-final. Okey? Syarum Kalam setuju? Saya setuju. Tapi bagi saya ada dua pendekatan yang berbeza. Okey. Dua perlawanan yang berbeza. Satu perlawanan yang kita tahu dua-dua adalah pasukan top team yang kita tahu akan mara ke final. Okey. Dan satu lagi perlawanan di mana kedua-dua bagi saya underdog. Itu sebenarnya yang menarik dalam kali ini, semi-final kali ini. Okey, banyak nak kita bicarakan. Baik, mari kita nak mulakan sekarang ini segmen yang pertama ini mengenai pertemuan boleh dikatakan dream semi-final lah kan antara pasukan Terengganu dan juga pasukan JDT. Saya tak tahu, saya tengok perlawanan tu tadi daripada kick off. Terengganu nampak sangat selesa, kompos, cepat settle down, cepat dapat rentak, dapat gol awal berbanding dengan pasukan JDT. Okey, setuju Akbar. Kerana apa yang berlaku sebenarnya, saya tengok Nafuzi, tengok demand pelari perlawanan ni apa dia. Okey. First, main tempat sendiri, dia perlu dapatkan gol kerana nak bawa ke JDT, itu penting. Dan hasilnya pada asalnya mulanya menjadi kerana kita lihat gol yang datang minit ke-8. So saya rasa satu pendekatan taktikal yang baik daripada Nafuzi kerana kita dapat lihat sebelum-sebelum ni saya bagi tahu Nafuzi ni menang pemain di bahagian attacking. Minggu lepas dah cakap dah menang pemain. Dia ada pilihan pemain di bahagian attacking. Now bila dia letak, dia minta di bahagian hadapan untuk dapatkan gol konsisten, Litak duduk di belakang dia, kemudian dia letak Habib dengan Gusan di bahagian tengah, Apit, Faiz dengan Faizal. Saya rasa saya start daripada attacking dia supaya dia dapat gol awal. Ini pendekatan yang baik kerana kesemua pemain ini berjaya menguasai di bahagian attacking, minit ke-8 menjadikan gol dan datangnya sebenarnya rentak pasukan Terengganu pada 10 masa pertama. Syarum, kenapa kita jarang melihat pasukan JDT bermula macam ni? Kan mereka bila kita tengok kita macam mana kenapa JDT jadi macam ni? Jadi Syarum mungkin ada ingin dikongsikan. Sebenarnya bagi saya permulaan ni sebenarnya saya tengok dekat line up pasukan Terengganu. Adakah Jordan Mintah ataupun David Da Silva.
Tetapi pada malam ini Jordan Minta diturunkan. So kita tahu approach pasukan Terengganu adalah untuk buat high pressing dan juga menjadikan gol awal. Ternyata mereka dapat lakukan itu. Dan saya rasa taktikal yang ada pada pasukan Terengganu saya pada malam ini adalah untuk menjadikan gol awal dan juga membuat high pressing. Mungkin pasukan JDT agak lambat settle down pada perlawanan ini disebabkan mereka dapat dikenakan gol awal. Okey, itu. Tapi kalau kita dapat lihat daripada minit permulaan perlawanan lagi, kita nampak JDT seperti tak tahulah sama ada dia menunggu masa ataupun mereka masih lagi mencari pencaturan yang terbaik. Mawi, setuju kalau saya katakan bahawa sebenarnya JDT ini dia bukan lambat panas tau, tetapi seolah-olah macam dia menunggu masa yang sesuai sebenarnya untuk memerangkap pasukan Terengganu ke macam mana? Betul, saya setuju. Pendekatan tu ada pada JDT sebab kita dapat lihat JDT dia dah menang head to head player tu mungkin di bahagian semua posisi. Okey. Jadi dia cuma nak buat pendekatan tu, dia tunggu peluang, buat gerakan sebagai dia punya falsafah corak permainan dia untuk buat gerakan. Kita sedar bahawa perlawanan ini melibatkan kedua-dua pasukan, melibatkan dua-dua kekuatan jentera pasukan ini diletak di bahagian attacking. So nak tengok siapa yang start dulu dapat gol. Okay. So JDT seperti Syarul cakap tadi belum settle down sebab agak tak settle down separuh masa pertama apabila tak berfunction fungsi gerakan daripada Arif Aiman yang saya rasa agak tenggelam separuh masa pertama. Cabrera masuk banyak di kawasan tengah, mungkin itu pandangan saya. Okey. Afiq Fazail hilang, tak ada dalam join permainan yang lebih banyak. Ledro dengan Enso banyak diduduk deep bahagian bawah. So ini menyebabkan counter ataupun penguasaan attacking banyak daripada Terengganu dan JDT lambat untuk naik ke atas. Syarul, macam mana anda melihat sumbangan midfielder untuk pasukan Terengganu? Kalau kita lihat Habib, Litak yang terbabit dengan jaringan itu dan juga Gilson. 3 pemain, bagaimana anda rating sumbangan 3 pemain ni untuk Terengganu? Bagi saya trio ni terbaik untuk pasukan Terengganu. Kerana bagi saya kalau kita lihat Desi dan juga Habib bermain pivot, 2 pivot di belakang. Itu disebabkan pasukan JDT agak struggle di first half pada separuh masa pertama apabila bertemu mereka. Kerana mereka akan main deep. Apabila mereka main deep, 2 pemain iaitu Nacho dan juga Irfan Fazil akan menurun ke bawah untuk dapatkan bola. Di situ sebenarnya fungsi Litak berada di situ untuk terus membuatkan attacking ke bahagian hadapan. Okey, jadi saya nak tanya anda juga di rumah bagaimana, adakah anda berpuas hati dengan keputusan perlawanan dan sudah pasti kedudukan satu sama untuk kedua-dua separuh akhir menggambarkan bahawa ini sebenarnya separuh akhir yang kita nak tengok kerana dalam perlawanan yang kedua sudah pasti kelebihan kepada pasukan tuan rumah, tapi tak apa, itu kita akan bincangkan kemudian kerana kita nak fokuskan ini kepada pasukan JDT dan juga pasukan Terengganu. Faisal Halim dan juga Faiz Nasir Asmawi Bakiri, malam ini apakah mereka sebenarnya tak banyak dapat peluang atau macam mana seperti dalam perlawanan suka akhir tempoh hari? Okey, saya panggil perkara positif Terengganu dekat bahagian attacking. Dia akan start yang mengucap kacir, dia break the defender untuk pasukan JDT is Faizal. Okay. Faizal ni dia akan itulah tugasnya. Ya, itu tugas dia. Dia apabila dia masuk dalam attacking third, dia punya pergerakan dengan laju dengan bola, kemudian dia boleh beat, dia boleh lakukan gerakan shooting, buat passing. Sebenarnya itu perkara jahat di bahagian attacking, Akbar. Sebab kita Jordan Minta akan tunggu di bahagian atas, tapi pergerakan yang nak masuk break tu daripada Litak dengan Faizal, malam ni agak sedikit tenggelam Faiz pada masa pertama kerana dia tak dapat banyak. Dia tak dapat true ball, dia tak dapat banyak bola dan berdepan dengan Kobe Ong untuk disekat. Tetapi Faizal tetap dengan Matthew Davis head to head tu dia lawan, Faizal lebih banyak menang sebenarnya. Dan kita dapat lihat pergerakan gol pertama pun daripada dia campur tangan. Kemudian ada Habib Arun. Clearance yang tak baik daripada Matthew Davis menyebabkan bola tu dekat situ dan gerakan Litak yang hantar bola cukup baik. Okey, cerita mengenai pertahanan pasukan Terengganu Syarul. Kalau kita lihat tadi macam mana anda nak rate tentang pertahanan? Sebab kita tengok 2 kali tadi, yang pertama tadi try daripada Bergson. Kemudian Cabrera pun dapat meloloskan diri dengan mudah. Mungkin kita boleh playback try daripada Bergson dan juga follow up daripada Cabrera tadi. Sambil itu Syarul Kalam mungkin boleh ceritakan keadaan. Kita tengok terlebih dahulu bagaimanakah
sebenarnya dapat meloloskan diri sebenarnya Bergson. Okey, ini pada 2 minit selepas jaringan pasukan Terengganu. Okey, kena tiang. Dan kemudian datang satu lagi follow up. Okey. Ya, sebenarnya bagi saya, kalau kita lihat pada perlawanan pada malam ini, Terengganu dia tak main compact dan menunggu pasukan JDT. Mereka bermain open game. Di situ kalau kita lihat betapa bebasnya Bergson da Silva untuk membuat larian dan juga membuat rebatan. Dan juga follow up dan juga tiada orang yang rapat untuk membuat halangan. Dan kalau kita lihat di sini sepanjang perlawanan, pasukan Terengganu bukan hanya duduk menunggu, mereka akan cuba push up dan juga dan akan adanya gap di situ. Itu yang sebenarnya memberi ruang untuk pasukan JDT masuk. Okey, Mawi mungkin nak tambah sikit. Okey, saya tambah sedikit. Sebenarnya separuh masa pertama mantap tahanan Terengganu ni. Saya bagi kredit kepada keempat-empat pemain ini. Sebenarnya mereka agak bukan pasal bernasib baik, tapi tidak diberikan tekanan lebih kerana Bergson berseorangan sedikit di bahagian atas. So 1 lawan 4 dah tentu keadaan tu menang untuk pasukan pertahanan Terengganu sendiri. Cuma kalau kita tengok tadi Bergson punya try adalah 2 daripada luar, dia akan buat luar di box. So masa separuh masa pertama JDT tak banyak bola sampai di dalam D box. Try Cabrera pun tadi 2 daripada D box. So Syarul Nizam dengan Dimurka, Azharo dengan Arif sebenarnya bermain baik. Saya tambah sedikit lagi. Arif Aiman tak lepas dengan Arif Fazilah separuh masa pertama banyak tadi walaupun dia terpaksa cut back masuk dalam. Di bahagian... Nanti saya nak sentuh sikit macam mana gol Bergson berlaku apabila Arif separuh masa kedua dia masuk bergerak ke dalam membuat antaran. Sebenarnya pada pandangan saya, bahasa mungkin tak tambah sikit lagi. Pada pandangan saya, mungkin tindakan Arif Aiman ni telah dibaca oleh pasukan Terengganu iaitu di bahagian kiri. Arif ataupun dengan campur Habib, campur Faizal. Sebab Arif Aiman akan melakukan dribble buat antaran. Tapi kalau saya sentuh gol kedua ini, saya sentuh ini gol kerana Arif Aiman masuk ke dalam. Bermakna dia terpaksa mengubah corak permainan dia yang selalunya dia buat di sebelah kanan mengikut pada perlawanan ini dan ini yang menjadi. Saya tambah sikit lagi, terpaksa tambah lagi. Ketika lawan dengan Kedah, apabila dia masuk berada di dalam sedikit kotak D, saya ingat Syarul pun Syarul Kalam setuju dan dia menjadikan gol. Yang selama ini sebelum ini dia berada di bahagian luar sangat. Dan itu maksud saya, apabila dia masuk ke tengah sikit, keadaan itu akan menjadi berbahaya. Bermakna pemain-pemain Terengganu, Nafuzi pun sendiri sudah dapat kalau kita tengok game di lawan Kedah, dia banyak bermain di luar di bahagian sayap. Dan itu mungkin saya tambah sikit boleh. Kalau saya rasa sebenarnya apa yang saya katakan, sebenarnya cara permainan corak permainan Arif Aiman dia akan bermain di luar saja. Tetapi pada kali ini diubah, dia membuat larian inverted winger masuk ke dalam. Dari situ memecahkan, membuat kekeliruan di antara Arif Fazilah. Siapa yang nak jaga siapa. Itu sebenarnya kebijaksanaan. Dan dibantu juga dengan kehebatan Bergson lah untuk beat 2 defender dan itu dapat melakukan satu lembatan untuk menjangkau gol pada minit yang ke-51. Okey, Jordan Mintah. Pemain ini sebenarnya dari awal perlawanan sehingga ke minit terakhir dia beraksi, antara pemain yang menjadi tumpuan sebenarnya Jordan Mintah. Dia seolah-olah muncul satu lagi pemain import yang lebih menyinar, yang bakal untuk beraksi lebih baik kalau dia ada peluang main di final. Jordan Mintah. Ya, saya setuju. Kerana kalau kita nak cakap pasal penyerang ni, striker ni, kita tengok apa yang dia buat untuk skor. So, konsisten skor ni daripada grouping, daripada play match walaupun daripada perdana, tapi dia naik, dia menjadikan gol. Itu perkara penting. Okey, ini salah satu peluang yang saya rasa kalau dia lakukan tepat lembatan tu ke dalam, dia akan menambah jaringan. Satu-satunya penyerang yang saya rasa duduk di area scoring area yang baik. Kalau kita tengok gol pertama dia pun, siapa sangka dia ada dekat dalam area penjaga gol, dia menanduk bola. So semua bola akan masuk attacking, akan pergi through atau hantar kepada Jordan Mintah. Dan ini kelebihan dia berada dalam posisi. First half antara pasukan Terengganu dan juga JDT tadi, kita dapat lihat bagaimana lambat panas sedikit saja pasukan JDT. Tetapi kita tengok tadi 2 minit selepas Terengganu menjaringkan gol, ada percubaan terkena tiang daripada Bergson. Jadi dalam tempoh separuh masa yang pertama itu, saya tengok Syarul Kalam menumpukan sepenuh perhatian dalam perlawanan itu tadi. You nak rate macam mana untuk aksi separuh masa yang pertama tadi? Apakah sebenarnya penguasaan itu lebih kepada pasukan Terengganu ataupun sebenarnya dia agak seimbang? Saya rasa sebenarnya agak seimbang. Tetapi sebelum pasukan Terengganu menjadikan gol, ada game tu sebenarnya game Terengganu.
Apabila mereka menjaringkan gol, mereka agak sedikit kurang dan mengejutkan pasukan JDT. Dan selepas itu JDT dah start mula bermain dengan sangat baiklah bagi saya. Aksi yang Mawi, saya katakan tadi dream semi-final kan? Jadi aksi yang boleh kita kata kalau kita tengok ball possession, penguasaan bola 50-50 ataupun ada sedikit kelebihan untuk pasukan Terengganu. Kalau tak silap tadi saya sempat tengok statistik separuh masa pertama 45-55. So balance sebenarnya. Sikit je jarak gap peratusan. Tapi mungkin separuh masa kedua ni ialah kita tak tengok, tapi saya rasa balance. Balance dari segi penguasaan bola kepada dua-dua pasukan. Cuma yang berbeza ni kalau awak daripada tadi awak cakap dream team, dream final. Dream semi-final ni kita akan cakap benda tu is betul kerana keputusan perlawanan satu sama. Itu the best. Okey, kita ada banyak lagi nak kita bicarakan sebenarnya mengenai pertemuan antara pasukan Terengganu dan juga pasukan JDT ini kerana kalau kita lihat keputusan memanglah ada satu perlawanan yang seimbang di mana tetapi tugas berat sebenarnya menanti untuk pasukan Terengganu dalam kunjungan mereka ke Stadium Sultan Ibrahim dalam perlawanan yang kedua pada Jumaat ini. 40,000 Mawi dan juga Syarul Kalam penonton yang dibenarkan untuk menyaksikan perlawanan ini. Jadi ini satu kelebihan juga. Sorakan pemain ke-12 untuk pasukan Terengganu banyak menyumbang kepada aksi yang lebih baik pasukan ini. Ya betul. Kalau kita dengar kan audio dalam game tu juga kita dengar sorakan-sorakan. Saya sebenarnya itu akan menambah baik sebenarnya cara permainan approach pemain-pemain kat atas padang. Kalau kita lihat pemain Terengganu bersemangat berlari dan juga memberikan semangat juga untuk pemain yang ada atas padang. Baik, ada satu insiden. Ini Mawi nak cakap panjang ni sebenarnya. Leg separuh masa yang kedua tadi, Khalidi Mulgah terpaksa diusung keluar padang dan kemudiannya mendapatkan rawatan. Tetapi apa yang berlaku sebaik saja dia rebah di atas padang itu menarik perhatian semua orang dan juga Mawi itu sendiri. Di mana alertnya pasukan perubatan lawan, pasukan JDT yang terlebih dahulu masuk ke padang. Anything you want to say about this situation, Mawi? Okay. Saya sentuh kita panggil satu situasi ataupun adab ataupun cara medik daripada pasukan JDT. Apabila isyarat yang ditunjukkan oleh Bersen dan pengadil bahawa Mulgah dalam keadaan pelanggaran itu mengibatkan dia sedar dan rebah. First saya tengok reaksi pada pengadil dan medik daripada JDT sampai dulu. Ini satu perkara yang paling saya kita panggil apa? Kita panggil respect. Tak mengira pemain siapa yang jatuh, pasukan mana, tetapi keselamatan ataupun faktor sampai dulu untuk memberikan bantuan itu yang lebih penting. Kemudian datang medik ataupun tim daripada JDT daripada Terengganu bekerjasama untuk memberikan bantuan. Satu perkara yang saya anggap terbaik yang dilakukan oleh pasukan JDT. Perubatan JDT. Sifat yang terpuji Ya. Memang sebab kita bukan kira siapa pemain. Betul. Dan situasi bench tu adalah yang terdekat untuk pasukan JDT. So siapa yang sampai dulu pertolongan itu yang lebih penting sebenarnya. Okey, tapi kalau kita tengok dalam keadaan pelanggaran itu tadi tidaklah begitu orang kata hard tackle kan. Tetapi dia rebah. Jadi mungkin kalau kita tak naklah meneka ataupun buat andaian, tapi sebenarnya apakah yang dialami sebelum kita bersama dengan Fina nanti di Kuala Terengganu? Sebenarnya dalam keadaan macam tu apa sebenarnya yang dialami oleh pemain sebab kalian berdua bukan bekas pemain. Saya kalau kita lihat sebenarnya dari segi body language Khalidi Mulgah dia tidak bersedia untuk kontak tu tahu. Mungkin kalau sekiranya beliau lebih bersedia untuk buat kontak mungkin tiada apa-apa. Tapi saya rasa dia tengah berlari dan melihat bola. Di situ adanya kontak daripada person. Saya di situ sebenarnya yang membuatkan hentakan tu yang mungkin membuatkan concussion saya rasa.